ramai lagi. Oke, Parit Buntar 2-3 menit. Selepas itu Batang Sadung, selepas Batang Sadung Indra Makuta. Selepas itu apa ini? Jasin. Selepas Jasin mau lagi? Masih. Oke, sila. Masih Tuan Speaker. Saya berasa terpanggil juga untuk berbahas. Khusus timbul beberapa persoalan daripada pembahas-pembahas tentang bil ini, iaitu tentang apakah hukum Islam dalam permainan kutu ini. Saya rasa kita berada dalam dua situasi, iaitu akta yang diperuntukkan dan juga dari sudut agama, apakah hukum yang dikatakan permainan kutu itu. Mengikut hukum Islam, dalam perkara-perkara yang sebegini rupa yang menyebabkan perkara itu dianggap ataupun dihukum sebagai haram, mestilah mempunyai alasan-alasan. Kerana dalam kaedah selain daripada ibadat menyatakan bahawa perkara asal itu seharusnya dalam perkara itu semuanya harus, kecuali diharamkan oleh Allah. Yang dikatakan haram itu, kalau boleh saya quote dalam kaedahnya Tuan Yang Ketua, al-aslu fil muamalah at-tilq hatta yarida al-mana. Asal sesuatu urusan dalam muamalah itu ialah harus, sehinggalah sesuatu yang mengharamkannya. Jadi dalam isu kutu ini, ia bukan soal ibadah, tetapi dia soal muamalah harian manusia, keperluan dan sebagainya. Selagi tidak ada unsur-unsur gharar, penipuan, selagi tidak ada unsur-unsur riba, selagi tidak ada unsur-unsur penindasan, maka dari sudut syariah hukumnya adalah harus. Itu telah disepakati. Dan dalam kes skim kutu ini, kita mendapati dan kita minta juga penjelasan kepada Menteri, apakah terkandung ataupun apakah terlibat sama permainan kutu di sekolah-sekolah contohnya. Saya juga difahamkan di sekolah-sekolah pelajar-pelajar kita bermain kutu. Begitu juga suri-suri rumah, pejabat, sekolah, guru-guru dan sebagainya. Apakah ia juga termasuk dalam akta ini? Yang saya faham daripada akta ini ialah kita perlu melihat dari sudut maslahah ataupun satu provisu yang lebih besar yang melibatkan penipuan, yang melibatkan penindasan, yang melibatkan permainan, sehingga berlaku penindasan pada satu pihak dan keuntungan kepada pihak-pihak yang lain. Jadi saya juga ingin menarik perhatian semua ahli dewan. Kita juga perlu melihat mengapakah hari ini permainan kutu begitu famous ataupun berleluasa. Saya melihat juga bahawa ada satu kelompangan di sini bahawa masalah kemiskinan, masalah kesusahan hidup, masalah bebanan hidup yang tidak dilihat ataupun tidak ditackle oleh kerajaan secara tuntas, ya, bersama, menyebabkan berlaku satu bentuk beban hidup yang mana mereka nak pergi bank, nak minta pinjaman susah, mereka nak minta urusan resmi untuk nak dapat sikit bantuan susah, apatah lagi kalau melibatkan kepentingan politik. Kalau tengok tanya dia ni orang PAS ke PKR ke DAP, lagilah tak dapat contohnya. Ya, ini memburukkan satu keadaan bagi meringankan beban rakyat. Maka cara jalan yang paling mudah main kutu lah. Jadi itu pun perlu diberi perhatian saya rasa. Dan kita jangan terlalu rigid dalam pelaksanaan ini sehingga kita menjadi membebankan lagilah beban dengan hidup. Mereka cuba nak keluar dari beban dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh agama pun, tiba-tiba kita bebankan pula dengan penguatkuasaan ini. Dan sebab itulah kami bagi ya. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Betul. Terima kasih sahabat saya daripada Parit Buntar. Saya sekadar berkongsi pengalaman melihat daripada sudut intellectual discourse dalam hal ini dengan izin Tuan Betul. Itu apabila ada kajian yang diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri sendiri pada sekitar 2 tahun yang lepas,
iaitu melibatkan beberapa syarikat yang telah dibawa pendakwaan di mahkamah berhubung dengan penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap kutipan wang kutu ini. Jadi saya bersetuju dengan Paripurna apabila Paripurna membangkitkan soal penganjuran kecil yang bukan saja melibatkan di peringkat pelajar-pelajar, kaki tangan kerajaan di peringkat bawahan, dan juga suri-suri rumah, dan juga terlibat kalau di kampung di penganjuran yang melibatkan soal kutu kenduri, iaitu pengumpulan wang yang mereka cadang rancang bagi kenduri anak-anak di masa hadapan kerana masalah kewangan yang mungkin dihadapi. Jadi di sini saya ingin bertanya Muhammad, adakah kita perlu membenarkan kalau penganjuran kecil ini yang pada hakikatnya jarang terlibat dalam penipuan, seperti mana yang berlaku elemen-elemen penipuan yang melibatkan syarikat-syarikat besar, yang melibatkan kutipan-kutipan yang agak besar. Jadi kalau kutipan yang kecil yang melibatkan 10 atau 15 orang, adakah perkara ini, aktiviti ini boleh dibenarkan ianya dalam masyarakat, dalam khusus untuk kita menangani masalah konsen kewangan seperti mana yang Muhammad bangkitkan tadi, pandangan yang Muhammad? Masih Arau, saya rasa itulah hasrat saya ketika bangkit untuk membahas, kerana kita tidak boleh melihat perkara itu secara general. Dan saya dipahamkan bahawa dalam akta ini dari sudut takrifnya, apa saja yang dikatakan permainan kutu, jadi itu perlu kepada sedikit demarcation line between apa yang dikatakan sebagai social needs yang tidak dianggap satu perniagaan, yang berlaku eksploitasi, yang berlaku penindasan, tapi satu konsep yang disebut tadi, biasa saya betulkan, ta'awun, ya, iaitu cooperation, ya, bukan ta'un, ta'awun iaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kamu di atas kebajikan dan takwa. Disebut kebajikan di sini sebab itulah PAS memperkenalkan negara kebajikan. Dan saya nak sanggah tadi daripada apa ni, Sri Gading yang kata PAS tiru UMNO dah buat. Takkanlah PAS nak tiru rasuah, takkanlah PAS nak tiru ketirisan, takkanlah PAS nak tiru. Jadi saya rasa jangan samakanlah. So balik kepada persoalan kutu ni. Jadi kita mohon kepada, saya masukkanlah tadi soalan Arau tadi untuk dipertimbangkan oleh menteri, dan saya ucapkan terima kasih. Silakan.